Adam Nurrehan selaku pensyarah kita pada hari ini dan juga rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Sekarang kita akan melangkah kepada segmen ataupun program yang kedua iaitu taklimat berkaitan jenis-jenis pembiayaan yang disediakan oleh pihak MARA di mana akan disampaikan oleh Puan Zilia kita pada hari ini. Diingatkan kembali jika ada sebarang soalan, anda boleh nyatakan di ruang komen atau bertanya sewaktu sesi soal jawab diadakan. Tanpa melengahkan masa, kita buka majlis kita dengan bacaan doa yang akan dibaca oleh Saudara Syakir Anas. Dipersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فيما وما معنا. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة من كل بلية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Saudara Syakir Anas atas bacaan doa yang dibaca. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Puan Zilia untuk memberikan taklimat. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis. Dengar dekat semua saya? Semua orang dengar kah? Dengar Puan. Okey, saya Zilia binti Ramli daripada bahagian pembiayaan MARA Negeri Pulau Pinang. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak KKTM atas jemputan untuk saya nak kongsi berkenaan dengan kemudahan pembiayaan. Pembiayaan ni maksudnya pinjaman lah yang boleh ditawarkan kepada semua maknanya student KKTM ni lah bila esok nanti bergelar sebagai seorang usahawan. Slide ni nampak tak sebelum tu saya nak tanya? Nampak. Ya. Okey baik. Sebelum tu saya nak tanya student dalam sesi ni semua student akhir ke macam mana tu? Sem 4, Sem 5. Sem 5. Second akhir. Oh, sebelum Sem 6 kira pi intern lah. Ya, ya. Okey, so saya kira lepas ni habis intern ni mungkin dalam berapa orang lah? Saya tak nampak semua berapa orang lah dalam sesi ni yang nak dengar terima berapa orang lah? Ada 70 orang. Oh, 30 orang. Semua kos, pelbagai kos lah. 70. 70, sorry. Semua kos apa? Macam-macam kos lah. Kau macam mana? Kos? Ya, semua kos. Ya, semua Okay, kos. semua kos. Okey. Hari ni saya nak cerita berkenaan dengan kemudahan pembiayaan lah. Sebab saya lebih mau kepada pembiayaan. Okey, saya faham student-student dalam kelas ni ada tak dalam kelas ni yang lepas ni dia nak jadi usahawan? Ada tak berapa orang yang nak jadi usahawan? Ramai tak? Agak. Kau tak tahu lagi sama ada nak jadi usahawan ke, tak nampak lagi hala tuju nak jadi usahawan ke, nak kerja makan gaji ke. Berapa orang dalam kelas ni? Saya tak pernah. Berapa orang? Saya. Seorang ya? Saya dengar seorang-seorang Saya. Saya nak
Nak berniaga apa tu? Sahabat ni, Edi sahabat ke mana ya? Semua berapa orang? Agak-agak berapa orang tu? Saya tu tak apa nak nampak berapa orang. Berapa orang? Edi Syafiq, 10, Edi sahabat. 10. 10 lah. Daripada 70, 10 orang nak jadi. Alamak. 30. Daripada 70, Kami 10. support, Puan. Apa dia? Tak apa, apa dia? Kami tolong support member. Support macam mana tu? Support tolong angkat tangan ke apa? Tolong dapat Edi beli pun, dapat produk Jepang. Tolong nak beli dia pun berniaga macam tu? Okey lah, support tu kira okey. Membantu juga okey. Tak apa sekarang ni mungkin apa adik-adik semua tak nampak lagi lah sama ada nak jadi usahawan ke benda saya faham. Okey. Hari ni saya nak cerita dengan adik-adik semua apa yang Mara boleh bantu sekiranya habis je belajar ni nak jadi usahawan. Apa yang boleh bantu? Okey, yang pertama saya pergi dulu. Okey, sambil saya bagi taklimat ni kalau ada nak selit nak tanya boleh je tanya. Saya okey je. Kita open. Kita santai-santai je taklimat ni, tak ada lah nak orang kata skema sangat, lebih kepada santai-santai lah. Okey, yang pertama okey. Apa dia pembiayaan? Pembiayaan ni kita nak bagi, pembiayaan ni dia pinjaman tapi Mara kita perkataan yang kita guna ialah pembiayaan. Pembiayaan tu pinjaman lah sebagai kemudahan untuk membantu usahawan untuk mengembangkan perniagaan. Okey, Mara kita berlandaskan konsep patuh syariah. Patuh syariah ni maksudnya berkonsepkan Islam lah. Kita bukan konvensional tapi kita lebih patuh syariah Islamik. Okey. Okey. Kemudian untuk pembiayaan ni dia ada jenis-jenis perniagaan, ada jenis-jenis pembiayaan, ada yang kita lulus di peringkat daerah, ada yang lulus di peringkat negeri. Okey, saya nak tanya adik-adik semua, pernah tahu tak pasal pembiayaan ni? Ke tak pernah dengar, baru first time dengar ni? Assalamualaikum. Pernah first time. dengar. Apa marah ya? Clear tak? Clear tak saya cakap ni? Clear. Clear pun. Okey, saya nak tanya, pernah dengar tak pasal pembiayaan pasal Lumara ni? Pernah dengar? Tak? Pernah. Pernah Betul, macam mana? betul. Pernah macam mana tu? Pernah tahu ke pasal Mara ada bagi loan apa semua tahu tak? Ada. Puan. Pernah tahu. Tapi tak tahu detail. Okey, tak tahu detail. Okey, tak apa. Hari ni saya nak cerita. Yang pertama, di Mara ni kita ada pembiayaan Putra, pembiayaan Spek Nano, lagi. Okey, Putra ni untuk yang nak buat loan umur 40 tahun ke bawah. Maknanya dalam kelas ni semua layak lah Putra sebab muda lagi. Okey, pembiayaan Putra ni kita bagi untuk yang belia-belia. Yang lepasan Mara yang belia. Belia ni kita start berniaga, lepas tu tak ada modal pusingan. Tapi syarat dia kena ada SSM dulu. Okey, bila tak ada modal pusingan, Mara dia bagi loan. Bukan kita belum start bisnes kita ambil loan. Mara kita bagi loan yang dah start bisnes. Bila start bisnes, contohnya untuk pinjaman Putra ni 3 bulan, dia dah daftar SSM. Tak ada SSM tak apa? Hello? Tahu. Okay, SSM ni surat beranak lah. Surat beranak untuk kita punya bisnes. Macam kita ada surat beranak, untuk perniagaan kita juga ada surat beranak. Kita kena daftar. Kalau kita berniaga lama mana pun, kalau kita tak daftar SSM ni, kita punya perniagaan tak sah lah. Jadi kita kena daftar. Okey, untuk Mara, walaupun kita dah berniaga lama, tapi kalau kita tak ada SSM, kita baru daftar kemarin. Contoh, walaupun kita dah berniaga setahun, tapi kita baru daftar kemarin. Kita anggap kita baru memulakan perniagaan kemarin lah. Jadi, adik-adik semua ni habis saja belajar ataupun tengah intern ni, dah plan nak berniaga, kena prepare untuk buat dah SSM. Walaupun baru start bisnes, baru plan nak buat bisnes, tapi dah kena ada SSM supaya bila kita dah habis belajar esok, kita dah nak berniaga, SSM kita dah
dah orang kata dah berjalan lah, dah ada satu tempoh untuk kita buat pinjaman dengan Mara. Okey. Untuk pembiayaan Putra dan Spek Nano ni, skim dia setakat RM10,000 sahaja diluluskan di peringkat Mara daerah. Dia dekat Penang ni kita ada 5 daerah pejabat Mara daerah Barat Daya, Timur Laut, Seberang Perak Utara, Seberang Perak Tengah dan Seberang Perak Selatan. Kalau di Barat Daya dekat KTM ni, kat mana pejabat Mara? Tahu tak mana? Pernah pergi tak pejabat Mara daerah dekat area KTM ni? Pernah tak? Tak balik Kat pulau. depan KTM. Yalah kat Balik Pulau. Pernah pergi tak? Ada tak biasa pergi tak? Pernah. Okey, rajin-rajin lah pergi. Dia bukan pejabat Mara ni, bukan takat pinjaman je. Kita nak tanya pasal pelajaran. Kita nak tanya apa pun sajalah. Ha? Nilai CBE tu ya? 7E? Tu ke ni? Ada CBE kat tepi tu. Atas klinik murni. Hak tu. Atas klinik murni tahu kan? Atas klinik murni tu pejabat Mara daerah Barat Daya. Okey, kena rajin-rajin. Walaupun tak bisa pergi, kena tahu. Esok kalau balik ke tempat masing-masing, kena tahu pejabat Mara kat mana supaya kita boleh berurusan dengan pejabat Mara daerah. Banyak orang yang belajar dengan Mara ni sebenarnya macam-macam kemudahan yang ada. Specialnya bekas student Mara ni. Banyak Mara boleh bagi bantuan. Okey. Kemudian seterusnya pembiayaan selain daripada Putra dan Spek Nano yang bawah RM500,000 dan juga Spike ni kontrak lah, yang tu diluluskan di peringkat Mara Negeri. Sekejap saya cerita detail satu persatu lah apa dia jenis-jenis pembiayaan. Okey. Yang ni yang saya pergi seterusnya lah. Jenis-jenis pembiayaan yang saya sebut tadi Putra ni okey. Untuk lepasan belia. Lepasan belia ni maksudnya adik-adik semua dalam dewan ni layaklah memohon Putra. Tapi dia kena untuk golongan belia lepasan IMA. IMA KKTM adalah salah satu IMA lah. Skop pembiayaan dia untuk beli buat modal pusingan dan juga nak beli peralatan. Tempoh pembiayaan dia 3 tahun. 3 tahun ni 36 bulan lah. Yang ni dekat RM10,000. Okey, apa syarat-syarat dia? Yang pertama, untuk pinjaman Putra ni, lepasan pendidikan Mara, pelajar IKMA yang sedang mengikuti latihan industri atau program di inkubator di IKMA. Lepas ni kalau kata dah ada tengah dan habis belajar tu, plan nak jadi usahawan, bolehlah mohon. Tapi apa syarat dia lagi? Generasi muda belia yang telah menjalankan perniagaan tidak kurang dari 3 bulan. Macam saya sebut tadi lah, SSM tu kena ada daftar 3 bulan. Tak boleh kurang daripada tu. Berumur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak melebihi 40 tahun semasa permohonan. Umur 18 tahun dah boleh mohon, tapi sampai umur 40 je untuk skim Putra ni. Okey, usahawan perlu melibatkan diri sepenuh masa dalam perniagaan. Part time tak boleh lah. Kalau kata siang pergi kerja makan gaji, malah nak buat bisnes kedai gunting rambut. Saya bagi contoh, tak boleh. Untuk Mara, semua loan kita kena berniaga sepenuh masa. Jadi kalau dalam adik-adik semua dalam dewan ni, kalau memang plan betul-betul nak berniaga, kena concentrate dengan berniaga. Jangan pagi pergi kerja, petak ujung minggu baru nak berniaga. Tak boleh. Tapi untuk buat loan dengan Mara, tak boleh. Sebab kita nak sepenuh masa. Bebas dari senarai hitam Mara. Okey, bebas dari senarai hitam Mara ni macam mana? Okey, sekarang ni semua dapat allowance kan? Tak ada pinjaman kan? Ya. Okey, katalah lepas ni sambung belajar Uni KL. Contoh. Okey, ambil degree. Sekarang ni semua diploma kan? KKTM semua diploma kan? Ya. Betul. Okey, kalau kata Uni KL esok ambil degree. Ambil degree buat pinjaman Mara. Lepas tu belajar tak habis. Pinjaman dah ambil dah. Okey, maknanya kena blacklist dengan Mara. Habis tu tak ada kerja nak buat bisnes. Contoh, nak ambil loan dengan Mara. Jadi, kita akan tengoklah sistem ada pernah tak bayar pinjaman pelajaran.
So memang tak layak untuk dapat pinjam loan dengan mara untuk berniaga ni lah. Jadi make sure lepas ni kalau ambil loan dengan mara, pinjaman pelajaran pastikan kena habis bayar supaya kemudahan-kemudahan lain yang kita nak mohon kita boleh dapat. Perniagaan patuh syariah. Berniaga ni semua yang patuh syariah lah. Kalau tiba-tiba esok nak berniaga vape, boleh ke berniaga vape ni patuh syariah tak saya nak tanya? Haram. Betul. Dia kalau kata nak berniaga yang tu terpulang, tapi untuk buat loan mara tak boleh lah kalau berniaga vape ni. Untuk loan mara tak boleh. Okey, hak pembiayaan RM10,000. Okey. Yang ni kita tak perlukan jaminan. Maknanya tak perlulah orang nak jamin kita ke apa-apa segala, tak perlu. Dan kita juga tak ambil interest. Untuk RM10,000 ni bayar pun RM10,000 secara bulanan. Kita tak ambil, tak ambil untung sikit pun untuk pinjaman putera ni. Maknanya bolehlah lepas ni adik-adik semua yang nak berniaga, yang plan untuk berniaga boleh mohon loan ni, tapi setakat RM10,000 saja. Untuk yang berniaga kecil-kecil ni sesuai lah. Kalau nak mohon putera ni sebab bayaran bulanan pun tak tinggi. Biasanya loan putera ni kita bagi baru berniaga, baru bisnes baru jalan, tak cukup modal, yang berniaga kecil-kecil sesuai mohon loan putera ni. Dalam bayaran bulanan sebulan dekat 300 macam tu lah sebulan. So komitmen bulanan tu tak tinggi. Jadi boleh lah kalau yang baru-baru berniaga nak tak cukup modal, cuba dulu untuk buat loan dalam amount yang sikit. Kita jangan ambil yang tinggi. Kalau kita tak mampu nak bayar, kita ambil dulu yang sikit. Okey, setakatlah ada apa-apa pertanyaan? Ada. Ada tak? Clear tak? Clear. Okey, clear. Tak apa, sekarang ni dengar lu apa yang saya cakap, saya faham. Nanti satu hari kalau kata nak buat loan, nak lebih jelas, kita boleh ke pejabat mara daerah, nanti lebih detail lah. Mereka akan terangkan. Okey, next. Yang ni skim yang kedua, Spek Nano. Spek Nano ni dia sama je macam Putera. RM10,000 juga. Tapi perbezaannya tadi sampai umur 40. Yang ni sampai umur 60. Spek Nano ni bukan semua daerah ada nah. Dia untuk ekonomi luar bandar saja. Macam di Penang, daerah yang tak ada skim ni adalah daerah Timur Laut. Sebab Timur Laut dia kategori bandar. Bila kategori bandar, dia tak ada lah skim ni. Jadi siapa yang berniaga di daerah Timur Laut, yang berniaga di Jelutong, di mana lagi Batu Feringgi, apa lagi di area Georgetown, tak layak lah untuk mohon ni sebab dia berniaga di kawasan bandar. Untuk skim ni hanya untuk kategori pinggir bandar di kawasan kawasan bandar. Yang ni sampai RM10,000 juga, tapi keuntungan kita ambil 4%. Perbezaan antara ada keuntungan dan tak ada keuntungan tu tak banyak. Dalam sebulan berapa puluh ringgit macam tu lah. Tak ada lah beza sampai 100 lebih keuntungan kita ambil, tak ada lah. Yang ni. Kemudian dia maksimum sampai 5 tahun saja. Biasanya untuk RM10,000 ni kita bagi 3 tahun. Syarat-syarat lain sama saja macam skim Putera tadi, kena ada SSM. Okey, kalau ni tengok yang nombor 5 ni mempunyai lesen permit surat kebenaran PBT. Apa maksud dia ni? Okey, maksudnya kalau ada premis kena ada kebenaran untuk berniaga. Kalau di Penang sebelah pulau ni MBPP, Majlis Bandaran Pulau Pinang. Kena ada permit berniaga. Belah seberang MPSP. Yang tu untuk yang ada premis lah. Kalau yang berniaga online, yang tu tak ada premis, tak perlulah lesen PBT. Kemudian seterusnya patuh syariah dan bebas dari senarai hitam mara. Yang ni syarat dia sama untuk mara, dia syaratnya lebih kurang sama je. Basic dah yang tadi dah saya kata SSM, patuh syariah, dah berniaga, yang tu. Untuk mara kita tak bagi, kita hanya bagi orang Melayu dan juga Bumi Putera. Dalam belah Sabah Sarawak tu ada yang belah Semenanjung ni orang asli tu dia kategori Bumi Putera lah. Kalau Siam Bumi Putera tak yang duduk dekat-dekat Perlis tu saya nak tanya.
Tak. Dia hanya duduk di sini tapi dia bukan Bumi Putra. Tu bukan kategori dia lah. Nah, okey. Seterusnya, saya punya seterusnya semai. Okey, yang ni dengar objek betul-betul lah sebab semai ni untuk hanya yang lepas samara saja. Siapa yang belajar yang lepas samara, KKTM, KIKM, GMI, apa semua ni layaklah mohon semai ni. Beza dengan putra tadi. Putra tadi setakat 10,000. Tapi untuk semai, dia boleh pergi sampai 50,000. Syarat dia hanya untuk tengok semai disediakan khas kepada pelajar lepasan institusi pendidikan MARA. Okey. Dan berjaya menamatkan pengajian. Kena habis belajar, ada surat pengesahan kata tamat belajar, kemudian adalah sijil kemahiran daripada IKM ke GIAT MARA ke, bukti mengatakan adalah pelajar MARA. Jadi layaklah mohon skim ni. Yang ni kalau bukan pelajar MARA, dia tak boleh mohon tahu skim ni. Kalau dia belajar dengan UiTM ke Politeknik ke, tak boleh mohon. Sebab apa? Sebab dia bukan pelajar MARA. Tu yang saya kata ni. Puan. Ya. Macam ni dia ni sampai 50,000 kan? Ya. Okey, dia ada yang macam kalau kita minta barang dia bagi dia tak bagi duit. Ada? Macam tu. Okey. Maksudnya apa? Barang bagi free ke macam mana? Bukan. Maksudnya Pinjaman. tak mahu duit. Boleh? Okey. Boleh juga. Dia macam ni. Kita bagi pinjaman ni dia ada yang pertama modal pusingan. Modal pusingan tu kita bagi duit lah. Untuk kita nak pusing buat apa? Rolling lah. Rolling untuk bisnes kita. Kemudian kita nak beli barang. Okey, kita nak beli barang, kita berniaga tak cukup almari, tak cukup lah peralatan, tak cukup, kita nak beli. Boleh, kita minta sebuah harga dengan kedai, kita nak beli peralatan tu. Lepas tu yang seterusnya kita nak buat ubah suai. Kedai dah ada tapi masa kita buat bisnes boleh tak cukup, nak renovate pun boleh. Maksudnya dalam pecahan loan kita tu kena cerita lah pecahan dia 50,000 tu contoh 10,000 modal pusingan. 20,000 nak beli peralatan. 20,000 lagi nak ubah suai. Macam tu pecahan loan dia. Biasanya kalau nak buat loan, kita tak boleh seketui 50,000 tu modal pusingan. Tak boleh seketui. Nanti pegawai akan tanya 50,000 tu takkan nak rolling saja, mesti nak nak beli benda kan. Macam tu. Gelap mata lah Puan, 50,000. Ya. Pun. Saya bila dah cerita bab ni saya nak cerita sikitlah pasal yang ramai budak-budak bekas pelajar MARA yang habis belajar yang berniaga dapat pinjaman tak bayar. Jadi kita tak maulah macam tu. Dapat duit tu kena betul-betul bisa, sebab tu lah yang kata tak bayar pergi guna kod lain tu. Jadi sebab niat kita dah tak betul masa kita buat pinjaman tu. Bukan untuk berniaga, kita pergi guna benda lain. Pergi beli kereta contoh kan. Bila untuk bisnes duit tu dah kita tak guna untuk bisnes tu yang jadi kita tak boleh bayar. Sebab tu ada kes yang muda-muda dah muflis, bankrupt. Pasal kes ni lah kita tak maulah kan muda-muda dah muflis sama tak maulah macam tu. Okey. Kemudian apa lagi? Yang ni sampai 50,000. Yang tadi tu saya cerita sampai 10 saja. Yang ni kalau untuk ni boleh pergi sampai 50,000. Tapi macam saya kata lagi tadilah, kena ada pecahan tujuan nak buat loan, dia tak boleh modal pusingan semata-mata. Macam tadi saya cakap nak beli peralatan, nak buat suai, macam tu lah. Yang ni tak ada jaminan tak ada. Kalau orang yang belajar KKTM, yang nak belajar UiTM ke Politeknik, nak buat loan MARA sampai 50,000, dia kena pakai skim lain. Skim tu ada jaminan. Ni lah specialnya orang belajar dengan MARA ni. Sampai 50,000 tak bayar jaminan. Bukan senang zaman sekarang ni orang nak jamin kita. Tapi keuntungan kita ambil sikit lah 4%. Okey. Yang ni pinjaman sampai boleh kalau 50 tahun biasanya kita akan bagilah sama ada 60 bulan, 5 tahun lah. Itu bergantung kepada jawatan kuasa kelulusan mesyuarat. Dia 4% maksudnya kalau 10,000 bulan tu. Okey, sekejap.
Sekejap Okey. Mantap, Dia Mak. lebih kurang Mantap. macam ni lah. Kalau katalah pinjaman tu 10,000 4%. Contoh. Wah, Dia dah kalau untung kata bulan tu. dia marah ni, kita ambil untung, bukan kita ambil untuk 10,000 setiap bulan keuntungan kita ambil ni atas baki berkurangan. Kalau katalah loan kita lulus 10,000, katalah saya ambil 50 lah, lebih sikit. Katalah 5 tahun sebulan patut bayar 920 contoh. Okey. Okey. Bulan pertama kena bayar 920. Bulan yang kedua bukan yang tu kita dah kira 4%. Bulan yang kedua baki daripada 50,000 tu kita dah tolak dah 920. Baki daripada situ baru keuntungan kita ambil. Last kali loan kita tinggal 1,000 tu je kita ambil kali dengan 4%. Tu kita panggil baki berkurangan. Yang tu kita panggil kaedah Islamik tu. Maksudnya kita ambil keuntungan daripada baki berkurangan. Lagi sikit baki loan, lagi sikit lah keuntungan mara ambil. Itu maksud dia. Okey, clear? Oh, makin nak habis, makin sikit lah. Ya, Maksud dia? bukan kita ambil setengah bank, dia ambil flat rate. Flat rate ni tiap-tiap bulan dia ambil untung Dia dah sama 50,000. Ya, tu panggil flat rate. Maksudnya setiap bulan sama je. Yang ni kalau marah, kata lagi 5 bulan nak habis. Contoh, ada sikit lagi kita bagi. Bagi tu je yang kita kali dengan 4%. So, sikit je keuntungan kita ambil. Gitu. Faham. Okey, Faham? Okey. So, yang lain clear. Saya dengar seorang yang duk tanya ni. Yang lain tu faham tak? Faham? Faham. Saya anggap sengak tu kira faham lah, no? Okey, so kita pergi skip yang seterusnya. Dananita. Dananita ni untuk wanita-wanita sahaja. Lelaki boleh tak mau lo ni? Memang, yalah, kalau tanya memang tak boleh lah. Tetapi kalau dia perkongsian ni ada share. Biasa perkongsian ni kita ada share lah kan? Okey, share maksudnya suami isteri. Suami isteri berniaga, dia kena ada perjanjian perkongsian. So, dia ada persen share dia. Untuk skim ni, perempuan kena lebih lah 51%. 49 lelaki. So, bolehlah share dia kurang dan lelaki. Untuk perkongsian ni, bolehlah memohon skim Dananita. Skim Dananita, dia ada dia punya special dia pula. Yang tadi Semais, dia special sebab Ikma. Sekarang ni untuk wanita lain pula dia punya special dia ni. Okey. Syarat-syarat sama saja macam saya cerita tadi, sama. Tapi yang ni macam Semai, Putra Smek Nano 3 bulan. Dah boleh buat loan dah kalau SSM dia. Tapi untuk tadi saya bagi tahu Semai dan Danita 6 bulan. SSM dia tu tempoh dia start daripada mula berniaga sampai dia nak buat loan kena lebih 6 bulan. Okey. Kemudian apa lagi? Yang ni boleh pergi sampai 150 tau loan ni. Tapi 50,000 ke bawah tanpa jaminan. Lebih 50,000 satu saja ada jaminan. Okey, jaminan ni dia ada pula kategori dia. Okey, yang pertama tanah untuk okeylah kita nak cara tanah lah. Tapi biasanya jarang yang main buat loan dengan Mara ni dia nak cara tanah. Sebab untuk cara tanah ni dia complicated sikit lah. Dia kena berusaha dengan pejabat tanah. Kita ada tanah atas nama kita. Ataupun orang lain yang bersetuju untuk bagi tanah dia untuk digadaikan. Yang tu untuk kalau dia nak buat nak gadai tanah. Yang kedua, penjamin. Penjamin yang ni untuk yang ada kerja makan gaji lah, yang ada slip gaji. Yang ketiganya, gabungan cagaran tanah dan penjamin dan seterusnya. Yang terbaru adalah fixed deposit. Apa fixed deposit ni? Okey, sekarang ni yang kebanyakan yang buat loan ni dia ambil cagaran dia adalah fixed deposit, bukan lebih mudah, lebih orang kata dia tak perlukan melibatkan orang lain lah untuk jamin dia. Fixed deposit ni bila loan tu lulus, yang ni saya cerita untuk loan 50,000 satu hingga 150,000. Kalau nak buat loan bawah 50,000 tak payah penjamin, tak payah fikir lah buat penjamin ni. Untuk loan yang lebih 50,000 satu, yang tu yang kena ada jaminan.
Fixed deposit ni kita kena buat simpanan tetap dengan bank rakyat bila loan dah lulus. Katalah loan lulus loan lulus 150,000. So dia punya jaminan dia 10% sama dengan 15,000. Okey, itu dia punya jaminan dia. Okey. Kalau untuk ni, dia kalau kata berniaga, ingat nah, kalau kita ada kedai, kita kena pergi daftar dengan PBT, dengan MBPP ataupun MBSP tu lah yang saya bagi tahu tadi tu. Okey. Yang lain syarat dia sama je. Clear ke yang saya bagi tahu ni? Clear. Okey ah. Clear. Okey. So saya pergi yang seterusnya, yang ni pinjaman SPIM. Okey, yang ni lain pula. Dia okey, yang ni skop pembiayaan sama juga macam tadi. Skop pembiayaan tu lah nak beli bahan mentah, belanja mengurus, modal pusingan, nak beli mesin, peralatan dan ubah suai. Slide ni semua orang nampak ke yang saya bagi tahu ni? Nampak ah? Nampak. Okey, nampak clear. Okey. Okey, yang ni kadar keuntungan kita ambil 4%, sama juga macam apa tadi? Semai tadi, spek nano tadi. Okey, sebelum tu yang tadi ni dana Nita ni. Yang ni kita ambil keuntungan sikit je tau, 3.5. Specialnya untuk ni keuntungan kita ambil sikit saja 3.5 compare dengan skim yang semai dengan SPIM ni. Yang ni kita ambil 4% sebab kita bagi special sikit lah untuk golongan-golongan wanita yang nak buat loan ni. Okey. Yang seterusnya, cagaran untuk loan ni dia boleh pergi sampai 500,000. Kalau 500,000 ni untuk syarikat sendirian berhad saja. Untuk enterprise, perkongsian sampai 250,000. Yang ni tempoh bayaran balik. Kalau 500,000 ni kita boleh pergi sampai 10 tahun lah, tengok kelulusan jawatankuasa. Yang lain syarat dia sama saja. Okey. Warga negara ni bukan 16 tahun dah, silap 18 tahun. Satgi ada typing error sikit, satgi ingat 16 tahun lepas. Tekan tempat dah boleh mohon pula. Maaf yang ni 18 tahun silap. Okey, mempunyai permit tadi saya bagi tahu dah, kena ada lesen PBT. Mempunyai 10% modal sendiri. Yang ni yang saya cakap ni, Mara bagi loan untuk yang dah start bisnes, bukan ambil loan baru nak cari tapak untuk berniaga. Kita tak bagi. Nanti dapat duit, kita pertama kali kita tengok ada tempat dia, pergi pula sekali lagi dah dapat duit, kedai dah tak ada. Sebab tu kita bagi loan hanya untuk yang dah berniaga tapi tak cukup modal pusingan, dia perlu tambahan, kita bagi loan. Sebab tu dia tulis kat sini mempunyai 10% modal sendiri. Dia kena ada duit juga dalam bank tu. Kalau yang hantar yang nak buat loan, kita akan tengok juga duit dalam account, current account tu supaya kita tahu bisnes tu berjalan. Lepas ni, bukan setakat SSM saja kena berdaftar, tapi kita kena ada current account. Account syarikat kena ada. Dua benda ni kena buat. Masa SSM pun kena buat, kena current account. Supaya bila kita buat bisnes ni ada dua account. Kita jangan, untuk bisnes ni, kita jangan campur duit personal kita, account personal dengan akaun syarikat. Daripada situ baru kita boleh beza. Okey, ni keuntungan aku untuk syarikat. Yang ni duit simpanan aku. Kita yang buat bisnes ni, make sure kita kena ada gaji untuk diri kita sama lah. Pekerja ada gaji. Kita ni sebagai tokel lah katakan, kena juga ada gaji. Kalau tak ada gaji ni orang kata penat je kita buat bisnes tapi tak ada apa benefit untuk kita. Jadi kita kena asingkan. Sebab tu saya kena kata ada duit untuk current account syarikat kena ada. Dan duit, transaksi duit bisnes tu kena ada lah dalam account kita. Dia tak boleh kita nak masuk duit dalam account, tak boleh. Esok, kalau dah nak berniaga esok, pastikan duit keuntungan syarikat dimasuk dalam account. Supaya ada transaksi in out. Okey, pegawai yang nak proses loan nanti, dia akan berpandukan account syarikat supaya dia tahu memang usahawan ni dia buat bisnes. Sebab ada transaksi in out dalam account. Kalau kita tengok
duit masa mula-mula saja nak buka akaun ambil masuk, lepas tu kosong, ending balance dia pun tak ada. Jadi macam mana nak membuktikan kata kita tu buat bisnes? So lepas ni jangan masuk, kita tak masuk langsung dalam bank, tak boleh lah. Saya nak pesan daripada awal lah yang mana yang esok nak buat bisnes. Okey. Yang lain sama ya. Okey, yang ni beroperasi melebihi 6 bulan, sama je syarat yang macam saya sebut tadi. Okey, clear ah? Okey. Next. Clear. Okey, yang ni OKU. Okey, OKU ni untuk yang ada pemegang kad OKU daripada JKM. Okey. Kalau kata okey, sebelum tu sebelum saya nak pergi jauh. Kalau OKU ni dia buta, dia boleh tak buat loan dengan Mara? Ya. Boleh tak? Dia buta. Dia nak buat pinjaman dengan Mara. Boleh tak? Dia OKU dia penglihatan. Boleh tak? Boleh. Ha? Boleh ah? Okey. Yang tak boleh ni kategori mana? OKU yang tak boleh buat loan dengan Mara ni. Kategori apa? Autism. Tu. Dia kalau autism tapi dia Gila. yang gila, yang mental. Yang tu tak boleh lah nak buat loan. Yang lain, kategori lain boleh. Fizikal, batu yang pendengaran, batu yang penglihatan, boleh. Kalau dia boleh menguruskan penglihatan, kita faham kadang dia mesti dia ada orang yang membantu dia untuk membuat bisnes, tapi cuma yang tak boleh tu yang mental lah. Kalau mental betul-betul macam mana dia nak menguruskan perniagaan dia kan. Kategori lain semua boleh kecuali mental lah tak boleh. Yang ni siapa yang ada kad OKU? Okey. Katalah satu hari nanti, sekarang ni tiba-tiba satu hari nanti dia ada. Kebanyakan yang buat loan dengan Mara ni majoriti adalah pemegang kad OKU fizikal. Contohlah, yang ni saya bagi contoh lah. Kan saya tak minta. Katalah satu hari nanti dia sempurna sekarang ni, satu hari nanti tiba-tiba dia terlibat dalam kemalangan dan dia ada masalah fizikal dan dapat kad OKU untuk fizikal. So dia layaklah memohon OKU ni masa dia buat bisnes. Dia buat bisnes, dia dah ada kad OKU tu fizikal, boleh buat loan dengan Mara. Na'udzubillah lah, kita tak minta benda tu berlaku. Saya cerita kalau suatu hari nanti terjadi dan dia dapat kad OKU kerana dia kemalangan, dia buat bisnes, dia layaklah memohon untuk skim OKU. Skim OKU ni sama juga syarat dia kena berniaga sepenuh masa. Yang ni sampai 50,000, yang ni tanpa keuntungan, kita tak ambil keuntungan, tanpa jaminan, kita nak bantu untuk yang masalah ni lah, yang ketidakmampuan orang kelainan upaya. Tadi sebut dalam ni, khusus kepada OKU bagi semua jenis ketidakupayaan kecuali ketidakupayaan mental. Yang penting adalah kena ada kad OKU daripada JKM. Okey, kalau katalah adik-beradik ke kawan-kawan yang dia berniaga OKU ni, boleh bagi tahulah kata Mara ada skim untuk OKU ni. Yang ni special kita bagi, tak ada sampai 50,000 kita boleh bagi hak dia. Keuntungan pun Mara tak ambil. Kalau ada kawan-kawan ke saudara Mara boleh maklum lah kata skim yang Mara bagi ni. Okey. So next. Okey. Ada soalan tak? Sebelum saya ke seterusnya, ada soalan tak? Okey. Kalau tak ada, saya sambung lah. Okey, putek ni apa dia? Putek ni lebih pada macam geran lah. Geran ni 60% usahawan bayar, 40% Mara bayar. Okey, yang ni dia lebih kepada bidang teknikal. Bezanya nak skim pembiayaan teknikal. Okey, dalam Dewan ni majoriti semua adalah dalam bidang teknikal lah kan. So, okey. Apa dia skim ni? Okey, skim ni sama juga kita bagi beli peralatan dan juga modal pusingan. Kalau katalah satu hari nanti dalam Dewan ni nak buat berniaga, saya ambil yang mudah lah. Buka bengkel.
kereta. Contoh. So ada mesin-mesin yang perlu dibeli. So bolehlah dapat skim ni. Katalah mesin, kita panggil mesin scanner untuk kereta. Harga mesin tu berapa? 10,000 lah. Saya ambil lah yang murah walaupun saya tak tahu harga dia. Okay, 10,000. 60,000 usahawan bayar. 6,000 usahawan bayar. 4,000 Mara bayar. Okey, tapi kepada pemekal, Mara bayar berhabis 10,000. Usahawan hanya bayar 6,000 kepada Mara secara bulanan. Bukan bayar 6,000 seketui, bayar 6,000 secara bulanan. Yang ni, keuntungan kita tak ambil pun, so sebulan pun tak banyak kalau 6,000 ni. 100 lebih kurang macam tu lah. Tapi untuk skim ni, SSM dia tak boleh lebih 5 tahun. Tengok kat sini, perniagaan telah beroperasi tengok syaraan tu yang ketiga last tu. Perniagaan telah beroperasi melebihi 6 bulan dan tidak melebihi 5 tahun. So SSM dia kalau dah 6 tahun tak bolehlah mohon skim ni sebab kita bagi untuk bisnes yang baru-baru menampak lah, yang orang kata yang baru-baru lagi baru nak start up, maksudnya yang baru lah untuk kita bagi keran ni. Bukan semua bisnes dah, bisnes yang teknikal saja. Kalau kata kita ni lepasan esok ambil bidang teknikal dan kita buat bisnes yang sama dalam bidang teknikal, kita nak beli mesin, bolehlah mohon skim ni. Bukan semua bisnes yang kita boleh mohon skim ni sebab yang ni lebih kepada teknikal. Okay, maksimum kita boleh bagi sampai 500 lah, minimum 3,000. Yang lain, syarat lain tu sama saja macam saya sebut-sebut tadi ni. Tapi yang ni jaminan pun tak ada. Okay, clear? Clear ke? Okey. Ya, okay ya. So, yang ni, okay. Yang last skim yang last saya bagi tahu Spike. Spike ni untuk kontraktor. Lepas ni kalau dalam dewan ni adik-adik nak jadi kontraktor. Okay, habis belajar aku nak jadi kontraktor lah. Okay. Mara bagi juga loan untuk kontraktor. Syarat dia sampai G5 saja. Kontraktor perkhidmatan, kontraktor elektrik, kontraktor bekalan. Yang ni kita had pembiayaan 1 juta. Okay. Syarat dia jambatan pemberi kerja dalam ni maksudnya kita dapat surat tawaran, inden, LO daripada GLC ataupun agensi kerajaan lah. Contoh, kita dapat kerja-kerja membaiki longkang. Contoh JKR bagi award kat kita, kerja-kerja membaiki longkang dekat depan KKTM contoh. Kita dapat offer daripada JKR, so kita boleh main buatlah loan dengan Mara. Kita tak ada modal nak run, maksudnya kita nak buat projek tu, kita tak ada duit, so kita boleh main buat loan dengan Mara. Okay, keuntungan kita ambil 0.5% sebulan daripada loan. Kalau kata kita bagi 60% lah harga kontrak, contoh let's say katalah harga kontrak tu kita ambil 200,000 contoh. Okay, kali dengan 60%. So, kita bagi dalam 120 macam tu lah. Kita tak bagi penuh daripada harga kontrak. Kita bagi 60% saja. Syarat dia, pemberi kerja kena bayar kat Mara. Dia tak boleh bayar esok siap projek, kontraktor pergi claim dengan JKR. JKR tak boleh bayar terus ke kontraktor. Dia kena bayar pada Mara dulu. Mara tolak dengan duit pinjaman lebih tu. Baru kita bagi dekat kontraktor yang buat loan. Itu syarat untuk pembiayaan Spike. Okay, yang penting kita kena daftar dengan PKK, CIDB, Kementerian Kewangan ni untuk yang kerja bekalan lah. Okay, yang ni berniaga sepenuh masa. Yang ni kalau nak jadi kontraktor lah esok adalah dewan ni contoh jadi kontraktor dapat offer dengan agensi kerajaan ke apa, boleh main buat loan dengan Mara. Dia direct offer tu direct kepada kita. Dia tak boleh direct kepada orang pula bagi job tu kat kita, tak boleh. Dia kena direct dengan JKR, contoh direct kepada kita surat tawaran tu. Yang tu boleh buat loan dengan Mara. Okay. So,
Untuk skim ni saya dah cover dah semua. Ada apa-apa pertanyaan tak? Ada tak yang saya duk cerita sepanjang saya duk cerita skim-skim ni ada lagi ada yang tak clear ke? Ada apa-apa nak tanya tak? Ada tak? Tak ada? Okey ya. So saya faham. Ada yang mungkin ada yang clear, ada yang tak macam tak apa nak clear 50-50 tak apa. Bila esok bila dah habis ni dah plan nak buat bisnes, masa tu boleh pergi pejabat mara daerah berkaitan lah untuk nak tanya lebih jelas. Kerana kita face to face dengan pegawai, lebih mudah kita nak tanya. Yang ni saya cerita secara basic lah. Kemudahan-kemudahan untuk pinjaman yang ditawarkan oleh mara. Okey, sini saya nak pergi sekali lalulah tips menjadi usahawan terbilang. Okey, yang pertama, pasal niat untuk jadi insan yang terbaik. Insan usahawan. Nak jadi usahawan ni kita kena betul-betul buat sepenuhnya. Okey, melihat perniagaan sebagai ibadah, cari rezeki yang halal. Bisnes ni kalau kita nak buat bisnes, kita nak ambil keuntungan boleh. Tapi janganlah terlalu lebih sangat nak ambil keuntungan, nak cepat kaya. Kita nak ambil keuntungan lebih sangat pun tak boleh lah. Okey, sentiasa jujur. Nak buat bisnes ni kena jujur. Baru berkat kita punya perniagaan kita ni. Berdisiplin. Berdisiplin maksudnya kita ni sebagai bos lah. Bila kita buat bisnes, kita adalah bos. So, bos janganlah kita orang buka kedai, patut pukul 9, pukul 11 baru nak buka kedai. Jadi tak bolehlah kita tak berdisiplin. Macam mana kita nak bisnes kita nak berjaya kalau kita pun tak berdisiplin dan kita tak boleh nak tunjuk contoh yang baik kepada pekerja-pekerja kita. Kalau kita tak orang kata tak pancul lah dari segi time. Sokongan pasangan keluarga. Kena ada sokongan juga. Orang kata pembangkit semangat kita lah untuk kita buat bisnes. Minat kepada perniagaan. Tak minat pun tak jadi juga. Kalau kita just hanya sebab tak ada kerja, kita buat bisnes. Tapi bisnes kita pun hanya orang kata boleh-boleh ada. Tak mahu lah macam tu. Okay. Yakin bahawa jika sudah rezeki, pasti kita dapat. Okay. Berdaya saing. Kita nak berlawan dengan orang yang berniaga. Sealiran dengan kita tu, kita kena orang kata betul-betul lah supaya nak compete dengan usahawan-usahawan yang berada di sebelah-sebelah kita ni. Dengan Cina, Nepal ni kadang bisnes lagi hebat daripada kita. Jadi kena sama-sama lah. Kemudian teratur dan terurus. Kedai tu kalau kita buka bisnes tu, make sure kena teratur dari segi kita punya presentation, kita punya dalam sesuatu dalam kedai tu kena kemas lah. Orang nak main beli pun rasa orang kata seronok, oi kedai dia ni bersih. Kena dari segi tu, terurus. Ada sistem dia berniaga ni dari segi sistem perakaunan. Semua kena ada supaya baru bisnes kita teratur. Pandai menjual. Okey. Kemudian berterusan belajar. Okey, berterusan belajar ni kita ada kemahiran untuk bisnes kita. Tapi dalam masa yang sama kita kena tahu dari segi pengurusan perniagaan, pengurusan perakaunan. Kita kena belajar. Lepas ni kalau dah berniaga, kena rajin join kursus-kursus untuk kita belajar lah. Supaya kita ada kemahiran. Kita tahu dari segi pengurusan perniagaan. Walaupun bukan saja dengan mara, dengan agensi lain pun kita kena orang kata kena fee lah untuk dapat ilmu daripada agensi-agensi itu yang boleh bantu kita untuk meningkatkan perniagaan kita. Okey, sebelum saya nak akhiri saya punya sesi ni, 9/10 sumber rezeki dari perniagaan, tetapi 9/10 juga ujian dan cabarannya. Jadi hanya orang yang mempunyai 9/10 kesanggupan dan kesabaran, keberanian yang akan berjaya dalam perniagaan. Okey, orang yang bisnes ni, yang terlibat dalam bisnes ni, dia boleh jadi kaya, orang kata yang kaya betul lah dalam masa yang sama. Kalau kita tak pandai menguruskan bisnes kita, kita juga akan jadi bankrupt kalau kita tak pandai menguruskan kewangan kita. So, make sure yang mana yang orang kata dah berhajat dan cita-cita nak menceburi bidang perniagaan, pastikan buat bisnes betul-betul. Jangan kita salah orang kata salah percaturan, salah jalan sebab tu yang muda-muda dah boleh bankrupt. Kita tak maulah macam tu. So, kena make sure bisnes yang kita buat, duit yang kita dapat digunakan sepenuhnya dan
carilah orang kata keberkatan dalam bisnes kita tu barulah kita boleh berjaya. Okey. So, okey, ni nombor telefon pejabat mara daerah. Ini saya ambil di Pulau Pinang lah. Kalau dalam adik-adik yang luar pada Pulau Pinang, so boleh tengoklah Google lah dari pejabat mara daerah yang berdekatan dengan tempat kita bisnes. Okey, ni boleh ambil. Okey. Ada apa-apa pertanyaan ke sebelum saya nak tamatkan sesi saya? Ada lagi ke Ada. soalan? Nak tanya, Ya. apa berlaku kalau kita tak bayar hutang mara? Okey. Ah, Macam saya kata tadi, masa awal-awal tadi saya bagi tahu. Kalau katalah kita tak bayar hutang apa pinjaman belanja ke berniaga macam tu. Okey. ya betul. Okey. Okey. Kalau untuk yang macam kita tak bayar pinjaman belanja, kita akan disenarai hitamkan. Okey, yang pertama, kita akan diambil tindakan undang-undang lah yang pertama. Habis kita tak bayar loan untuk pinjaman belanja, kita juga tak boleh nak minta loan untuk berniaga. Yang tu yang pertama. Kemudian katalah esok kita kahwin. Contoh, kita dah kahwin, kita dah ada anak kita esok nak masuk MRSM. Anak kita ni dapat result bagus, tapi kenapa anak kita tak dapat MRSM? Masuk belajar dengan mana? Sebab puncanya adalah kita tak bayar loan mara itu. Kemudian yang ketiga, kita akan dikenakan tindakan undang-undang tu yang boleh jadi muflis tu sampai bankrupt, sampai kena sita rumah. Yang itulah kalau kita tak bayar loan mara. Mara ni dia bantu dalam masa kita bantu mara dalam masa bersama orang usahawan lah. Saya kata usahawan ni kena bantu juga untuk bayar lah. Kalau tak bayar, kita akan ambil tindakan sampai ke akhirnya lah. Tindakan mahkamah, tindakan undang-undang. Jadi, sebab tu saya kata tadi, nak jadi usahawan ni, boleh jadi kita akan jadi seorang yang orang kata berduit lah, kata orang kaya lah. Dalam masa sama kita boleh menjadi bankrupt. Sebab kita tak pandai menguruskan kewangan kita, dapat loan. Bukan kita nak buat bisnes betul-betul, tapi loan tu ke arah lain. Tu yang maksud kita tak payah. Boleh sampai status jadi bankrupt. Itu maksudnya. Okay, clear? Clear ke? Okay. Ada lagi ke nak tanya? Untuk permohonan ni, kalau kita duduk dekat Selangor, kita kena mohon dekat pejabat Selangor macam tu. Ya, dia tengok kalau kata adik duduk Selangor berniaga di Pulau Pinang. Kena buat loan di Pulau Pinang lah. Kalau duduk Selangor, daerah mana? Contoh kalau kita ambil Kajang kan. Contohlah berniaga di Kajang. Kita daerah Hulu Langat Kajang kan? Hulu Langat. Ya. Okey. So kena pergi pejabat mara daerah Hulu Langat. Diikut daerah. Semua permohonan kena melalui online. Tu saya dah tulis kat bawah, ada tulis di bawah tu dalam talian. Lepas tu lepas saja mohon dalam tu dia ada pilihan daerah, kena pilih daerah mana kita berniaga lah. Yang tu dia kena melalui pejabat mara daerah. Okey, bila daerah proses, pegawai di daerah proses baru hantar ke negeri. Macam saya di negeri. So daerah-daerah akan proses hantar ke negeri untuk masuk untuk proses dan kelulusan. Ni ikut daerah. Okey, kalau yang saya bagi tahu tadi, untuk nak tahu juga lebih detail, boleh buka website Mara lah, www.mara.gov.my. Lebih detail, ambil bahagian pembiayaan perniagaan. Banyak lagi kemudahan-kemudahan yang Mara boleh bagi. Ada premis, ada pembangunan usahawan, nak join kursus, banyak lagi. Kena rajin, buka website Mara. Lepas ni kalau dah memang nak buat bisnes, kena rajin lah, kena gali-gali, bagi banyak sikit. Bukan kata Mara, agensi lain yang boleh bantu kita pergi. Pertanian, lagi apa mana lagi. Yang mana yang boleh bantu, tak kira lah agensi mana, farma ke apa ke boleh bantu, kita pergi. Yang mana boleh kita dapat geran ke, pinjaman ke, persijilan ke, kita pergi lah. Itulah saya kata kalau nak buat bisnes ni betul-betul bisnes. Saya cerita daripada pengalaman saya. Ada yang buat bisnes pada mulanya memang boom. Okey. Bisnes lah, buka cawangan sana sini. Lepas tu tak boleh, bila okey saya nak pesan
Saya cerita ni pada pengalaman. Kalau kita buka bisnes, okey, bila sampai satu tahap kita rasa bisnes kita dah okey, kita nak buka cawangan. Boleh buka cawangan. Tapi make sure cawangan yang kita nak buka tu kita kena pandai nak kontrol, nak jagalah. Supaya kita, kalau kita terlalu buka banyak sangat cawangan, kita tak pandai nak kontrol, dan cawangan yang kita buka tu dengan kita buat pinjaman banyak tempat, sebab tu kita tak boleh nak manage kewangan kita, sebab tu kita tak, akhirnya bisnes dia pun ke laut. Jadi nasihat boleh dapat juga khidmat nasihat daripada berbagai marah daerah berdekatan. Kalau kita tak tahu macam mana kita nak, orang kata nak menguruskan bisnes kita, boleh minta nasihat supaya kita ni tak terbabas lah maksudnya. Okay nak? Ada lagi soalan? Ada lagi kah? Assalamualaikum. Mana lagi kah? Ada. Ada kah soalan? Ada lagi kah? Ada lagi kah soalan? Boleh tak saya nak tengok muka? Buka lah kamera, saya nak tengok muka seorang-seorang. Boleh? Boleh. Saya tak nampak. Mana saya nak nampak? Sorry. Nak tengok ramai mana. Okay. Ni semua dekat KKTM lah kan semua? Kan? Kami ada kat rumah lah. Oh, cuti ke apa? Cuti Sam? Kami online. KTM renovate. Oh. KTM nak upgrade. Semua belajar online lah ni? Ya. Okay. Clear kau nak? Semua saya rasa ni, semua yang Adin tanya ni bakal usahawan lah ni. Saya doakan semoga berjaya lah. Seronok kalau usahawan Melayu ni yang berjaya ni, seronok tau. Boleh bantu usaha. Boleh bantu orang lain pula. Bantu orang lain macam mana kita bagi. Apa dia? Amin. Kerjaan. Kita bagi peluang pekerjaan kat orang lain pula. Esok kita dah jadi, Bagi duit. orang kata kita bos lah kan. Kita bagi peluang pekerjaan pada orang lain pula. Saya nak tengok muka-muka ni yang jadi usahawan, esok jadi usahawan ni semua yang berjaya-berjaya lah. Nah, saya tak mau lah tengok yang kat jalan, tak mau. No? Okay. Nama apa ni? Nur Saniah. Okay. Oh, saya nampak perempuan seorang ke? Yang seorang je buka kamera kat lain tak nampak. Perempuan seorang je ke? Tak apalah mungkin. Okay lah nak. Itu saja kot daripada saya. Sebelum saya nak tamatkan sesi, last soalan. Ada soalan last? Soalan last ada? Faris saja Faris. Kalau nak call saya nak tanya pun boleh, saya bagi nombor telefon Ofil 04 261 2485 ataupun 261 2486. Boleh je call nak tanya saya ni dah nak berniaga, apa macam mana nak start, macam mana nak buat. Boleh je tanya, tak ada masalah. 04 261 2485 ataupun 86. Nama saya Zilia, Puan Zilia. Boleh je tanya. Yang mana saya boleh bantu, insya-Allah saya bantu. Okey? Itu saja. Saya minta maaf sekiranya ada apa-apa kekurangan daripada saya. InsyaAllah saya doa yang baik-baik semua, yang mana nak exam, yang nak pergi intern, semoga dimudahkan semuanya. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan Zilia atas taklimat yang diberikan. Sambung. Mengilang tu. Dah solat Jumaat. Ya. Salat Jumaat hari